Jarang. Entah. Ini ceramah ni. Kita tanya kakak lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, iaitu Teguran Suci dan Jujur terhadap Umat Mengenai Sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masuk kepada bahagian yang keempat dah. Bahagian yang keempat. Pemurnian dakwaan Sayyidina Hasan jago seks. Pemurnian dakwaan Sayyidina Hasan jago seks. Ni lah cerita-cerita banyak seolah-olah. Tokat Ali, Tokat Hasan ni anak dia dah. Macam Kacik Fatimah dan Hasan ni pula cerita banyak lagi lah. Okey, pendahuluan. Sebenarnya cerita Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkahwin dan menceraikan isteri-isterinya seramai lebih kurang daripada 200 orang. Itu sudah lama diketahui penulis. Ada 200, ada kata 400 dah. Malah itu terdapat dalam setengah buku sejarah pada sebut. Dah, dia menikah cerai dah. 200 orang. Kononnya lebih berkat lah, macam-macam lah. Cerita itu juga disebarkan melalui tulisan-tulisan, ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah dari semasa ke semasa dengan agak meluas dan menyeluruh dalam kalangan masyarakat. Walaupun penyebar berita ini berbeza pendapat tentang bilangan isteri Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Lain cerita lah, ada 50, 100, 200, 300, 400, macam-macam cerita dah. Ada yang mengatakan isteri Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu hanya 80 orang kesemuanya. Ada yang menyatakan 50 orang saja. Ada yang menyatakan 100 orang saja. Ada yang mengatakan 200 orang, 300 orang. Bahkan ada juga yang menyatakan sampai 400 orang isteri Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Cucu Nabi lah. Ya, seolah-olah masyarakat kita sudah biasa dengan penyebaran cerita-cerita palsu dan menganggapnya suatu perkara yang remeh-temeh. Sedangkan itu melibatkan cucu Rasulullah. Main-main mereka cerita, main-main. Tak ada rasa bersalah, tak kaji sana, tak rasa nak cek betul-betul. Main-main nak sebar cerita tentang cucu Rasulullah. Perkara yang tak tahu betul tidak dah. Anggap remeh biasa. Apa yang lebih mendorong penulis menulis artikel ini dengan menggunakan tajuk ini pula adalah disebabkan terkejut apabila mendengar satu kaset berisi pengajaran seorang ustaz yang agak terkenal di sebelah utara negara kita, di mana beliau semasa mengajarkan sebuah kitab bernama Himmah pada ilmu hadis Nabi SAW. Okay, baik deh. Hujur ustaz ni lah. Tapi cerita tu dah. Ilmu Himmah pada ilmu hadis Nabi SAW membicarakan adab berkeluarga. Menyebutkan bahawa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkahwin dengan lebih 200 orang. Lebih 200 orang berkahwin dengan Hasan dah. Sememangnya terdapat kenyataan ini dalam kitab tersebut, tetapi huraiannya menambah-nambahkan lagi serinya. Lalu akhirnya kaset ini diterbitkan dengan nama Jaguh. Dan dimasukkan Jaguh ialah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu yang berkahwin dengan lebih 200 orang perempuan. Tajuh ni Jaguh. Jaguh set, jaguh ke apa dah? Jaguh lah. Jaguh set maksudnya. Apa yang mengherankan adalah pembawa-pembawa cerita ini dan orang yang mengajarkan kitab-kitab yang memuatkan cerita-cerita ini langsung tidak menggunakan akal fikiran mereka. Ustaz pun tak guna lah. Orang baik, ustaz tak mana baik pun. Dia masuk cerita ni, cerita apa-apa pun tidak berfikir masalah ni. Tidak kritis. Masalah dalam pengajian agama kita, ilmu politik begitu, tidak kritis lah. Dengar. Sebut DAP kat DAP je. Dia kira mudah. Malas berfikir dia. Begitu juga ustaz kita pun. Kalau dia bukan orang, ustaz pun malas berfikir. Logik ke tidak dia? Mereka berhakim ke hati nurani dalam menerimanya dan seterusnya menyebarkannya kepada khalayak ramai. Kedudukan mereka sebagai ustaz, guru-guru agama, pensyarah dan lain-lain ternyata mempercepatkan lagi penyebaran cerita-cerita karut seperti ini. Ustaz ke? Tok guru ke? Cerita? Takkan tak betul dah. Bohong sunat, bohong wajib boleh berlaku. Bohong pun kena percaya ke tok guru ulama. Ni masalah ni. Nama apa yang perlu dihairankan sekiranya cerita ini memang berpunca daripada kitab-kitab yang popular. Masalah lagi. Dah lah ustaz, kitab muktabar, kitab popular lah. Bukan muktabar, kitab popular. Dan menjadi pegangan pada masyarakat umum. Hasil tulisan orang besar pula. Tentu sekali masyarakat yang berjiwa pak turut ni akan menerimanya tanpa soal sedik lagi. Mudah-mudah.
Angkat cerita mudah-mudahan angkat orang ni ustaz sikit, ulama lah. Tu perangai masyarakat kita lah. Tak berfikir dah. Tak fikir hujah apa dah. Kononnya siapalah kita untuk persoalkan cerita-cerita yang disebarkan oleh ulama-ulama tersebut. Kononnya kita lah. Ustaz ni, ulama ni punya ustaz sikit dah. Tak habis ngaji, Mesir tak habis pun. Jadi ulama, jadi ustaz. Macam mana dah? Itu masyarakat kita dah. Dia sebut kan, ustaz sebut. Tak habis belajar pun tak habis pun tak apa. Dipanggil ulama dah. Bagi ahli ilmu yang bertanggungjawab terdapatnya cerita-cerita seperti ini dalam kitab-kitab ulama tertentu, tidaklah boleh menaikkannya ke tahap sahih. Semata-mata kerana ia terdapat dalam kitab mereka. Ada dalam kitab sebut. Mana boleh main buah ada dalam kitab. Sihir pun ada, ajaran sesat pun ada dalam kitab ni. Kesahihan suatu cerita hanya ditentukan melalui nilai-nilai diterima pakai oleh jarah dan ta'dil serta kaedah riwayat nazarah. Jadi sepatutnya cek sahih ni kena terima ilmu hadis lah. Kaedah penapis yang diajar dalam ilmu hadis, jarah dan ta'dil. Kritikan kaedah riwayat dan dirayah. Kaedah kritikan sanad perawi, siapa dia cerita, siapa yang menceritakan cerita tersebut, riwayat tersebut, dan dirayah, kritikan terhadap isi kandungan teks riwayat tersebut, cerita tersebut, hadis tersebut, berbanding logik semasa, berbanding ke pertentangan sejarah dan sebagaimana. Banyaklah perkara, kaedah-kaedah yang ditentukan oleh ulama' ni. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, Imam Jalaluddin As-Suyuti lah, halaman 178, menyebutkan Ibn Sa'ad mengemukakan satu riwayat daripada Ali bin Husain. Katanya, Hasan adalah seorang yang suka menceraikan isterinya. Tabuk Ibn Sa'ad ni. Ibn itulah dalam Tarikhul Khulafa ni. Hasan adalah seorang yang suka menceraikan isterinya. Dia tidak menceraikan seseorang isterinya, melainkan dalam keadaan isterinya itu cukup sayang kepadanya. Dia sayang sangat dia cerai. Dia mengahwini seramai 90 orang perempuan. Riwayat ni lah. Dari Tarikhul Khulafa. Hafiz bin Hajar juga menyebutkan riwayat daripada Ali bin Al-Husain ini, tetapi tidak pula yang menyebutkan bilangan isterinya. Sampai 90 orang. Beliau menulis, Abdullah bin Hasan berkata, Sayyidina Hasan jarang sekali tidak beristeri 4 serentak, dan beliau adalah seorang yang punya ramai isteri. Wujud Tahzib Tahzib jilid 2 halaman 209. Setakat tu lah. Tak sebut bilang yang ramai sangat ni. Imam Ghazali pula pergi lebih jauh dari itu. Apabila beliau menulis bahawa Imam Ghazali ya. Dikatakan Hasan bin Ali seorang yang suka berkahwin, sehingga beliau mengahwini lebih 200 orang perempuan. Kadang-kadang beliau mengadakan akad perkahwinan dengan 4 orang perempuan serentak. Oh dah Imam Ghazali cerita ni. Tak tahu mana punca dah. 4 orang perempuan serentak dah. Nikah. Sudah selesai. Macam mana serentak tahu akad nikah serentak. Dan kadang-kadang beliau menceraikan 4 orang isterinya juga serentak. Oh berat dah. Lalu menukarkan mereka dengan isteri-isteri yang lain pula. Jahat model cucu Nabi ni. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Hasan, engkau menyerupai rupaku dan perangaiku. Cerai bini perangai Nabi dah. Betul dah. Engkau menyerupai rupaku dan perangaiku. Logik tidak ni nak cerita gini. Baginda SAW bersabda lagi, Hasan sebahagian daripada aku, sedangkan Husain sebahagian daripada Ali. Dikatakan banyaknya berkahwin Hasan itu adalah salah satu perangainya yang menyerupai perangai Rasulullah SAW. Serupa Nabi cerai bini. Ya, Nabi pernah cerai bini. Satu pun Nabi tak pernah cerai bini. Rujuk Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 30. Kenyataannya sama tetaramanya perempuan yang dikahwini dan diceraikan oleh Hasan radhiyallahu anhu ni, cucu Nabi ni, boleh dilihat dalam kitab berikut. Apabila kita merujuk sumber-sumber Syiah, kita akan dapati dalam riwayat Ibn Syahr Asyub disebutkan bahawa Sayyidina Hasan berkahwin dengan 250 orang perempuan. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan sampai 300 orang perempuan. Rujuk Mullah Baqir Al-Majlisi dalam Jila'ul Uyun jilid 1 halaman 438. Kitab Syiah lah. Alasan diberikan oleh pihak Ahlus-Sunnah dan Syiah. Masing-masing adalah berbeza. Golongan Ahlus-Sunnah mengatakan bahawa tidak harus seseorang berkahwin dengan lebih daripada 4 orang perempuan dalam satu masa. Jadi bagaimana Hasan boleh mengahwini seramai 200 orang ataupun 300 orang perempuan? Jadi kuat benar cerai ni tak? Ni, setahun sekali cerai pun banyak dah ni. 4 darab kali 30 dah. 4 darab 3, 120. Kali 30 tahun ni kau cerai ni. Kalau 50 tahun, boleh dah dah. Jadi tiap tahun mesti cerai. Cerai pula 4 sekaligus. Logik tidak?
Sudah tentu dengan cara beliau mengahwini 4 orang perempuan dalam satu masa, kemudian menceraikannya serentak, lalu berkahwin dengan 4 yang lain pula serentak, barulah cukup bilangnya itu dah 200 ke 300. Begitulah seterusnya sebagaimana yang kita lihat disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi daripada bahawa Sayyidina Hasan radhiyallahu adalah seorang yang suka berkahwin dan suka bercerai. Perangai Nabi ke tu? Nabi kahwin tak cerai-cerai, dia kahwin cerai saja. Namun bukankah perkara hal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah penceraian? Sebagaimana yang kita dapati dalam hadis baik daripada kalangan Ahlussunnah ataupun kalangan Syiah. Okay, hadis-hadis daripada Ahlussunnah. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan, innallaha la yuhibbuz zawaqin wa la zawaqat. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka lelaki dan perempuan yang suka menukar-nukar selera seks. Kahwin mentah cerai, tukar perempuan lain pun tak. Nah, Allah tak suka tu. Kalau cerai hak zina lagi dah nak. Hak kahwin cepat, cerai cepat ni Allah tak suka juga. Hadis dari Imam Tabrani dalam Musnad Asy-Syamin bab Ubadah bin Nusay oleh Abu Musa Asy'ari nombor hadis 2230, status hadisnya hasan. Sebuah lelaki abghadul halal ila Allah talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak, cerai. Hadis diriwayatkan Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah kitab At-Talaq bab talak oleh Abdullah bin Umar nombor hadis 2018, status sahih. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Hadis-hadis daripada golongan Syiah. Terdapat sebuah hadis yang direkodkan. Qala Muhammad Al-Baqir, Inna Allah Azza wa Jalla yabghadu kullu mutlaqin zawaq. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang suka menceraikan isteri dan suka menukar-nukar selera seks. Yabghadu kullu mutlaqin. Cerai itulah zawaq, yang tukar selera seks. Rujuk Al-Kafi jilid 6 halaman 55. Ini kitab Syiah nah. Hadis-hadis daripada kalangan Syiah nah. Qala Ja'far As-Sadiq, ma min syai'in mimma uhalahu Allah Azza wa Jalla ahallallahu lahu. Ahallallahu Azza wa Jalla abghadu min ilaihi min at-talaq wa inna Allah yabghadu al-mutlaqu iz-zawaq. Ja'far As-Sadiq berkata, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dan Allah SWT membenci orang-orang yang suka menceraikan isteri dan menukar-nukar selera seks. Rujuk Al-Kafi jilid 6 halaman 54. Apakah Sayyidina Hasan radhiyallahu tidak mengetahui semua ini ataupun beliau sengaja melanggarnya dan tidak mematuhi arahannya? Tak patuh arahan Nabi lah untuk dia ni. Yang mana cerita ni? Panjang kot tak apalah. Alasan yang diberikan oleh golongan yang menerima cerita ini adalah oleh sebab masyarakat terlalu inginkan pertalian dan perhubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Mereka sendiri yang mahu mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Hasan radhiyallahu yang sebenarnya berdiri mahu berkahwin. Dia kata nak ambil berkat lah, cucu Nabi ke. Tubuh dia apa. Gitulah Nabi dah. Sebagai bukti mereka mengukakan apabila Sayyidina Ali radhiyallahu melarang orang ramai daripada mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu kerana beliau suka menceraikan isteri. Bukti ya. Dia kata Sayyidina Ali larang orang kahwinkan anak dengan anak dia, anak lelaki dia. Hasan lah. Kerana suka cerai isteri. Lantas bangunlah seorang lelaki daripada Hamdan seraya berkata, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kami pasti akan mengahwinkannya dengan siapa yang dia mahu. Jika dia mahu mengekalkannya terus sebagai isterinya, terserah kepadanya. Dan jika dia mahu menceraikannya, juga terserah kepadanya. Mendengar kata-kata itu, Sayyidina Ali radhiyallahu bergembira, lantas beliau mengungkapkan satu syair bermaksud, andai kata aku penjaga pintu syurga, nescaya akan kukatakan pada penduduk Hamdan, masuklah kamu ke dalamnya syurga dengan selamat sejahtera. Gembira pula dah. Rujuk Ihya Ulumuddin jilid 6 2 halaman 4 dan Al-Kafi jilid 6 halaman 6. Riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ni sama dengan riwayat Al-Kafi kitab Syiah. Serupa cerita lah. Nah. Imam Ghazali ambil daripada Syiah tu. Gitulah cerita. Sementara golongan Syiah pula memberikan alasan dengan mengatakan apa salahnya kalau Hasan radhiyallahu berkahwin sampai 300 orang menurut riwayat mereka itu. Bukankah perkahwin mut'ah mengharuskan seorang lelaki berkahwin sampai 1000 orang? Syiah ni bagi alasan berat lagi boleh kahwin mut'ah. Zina lah. Nah, kahwin kontrak zina. Boleh lebih daripada 4 orang, lebih 1000 boleh. Rujuk Al-Istibsar jilid 3 halaman 107 dan Tahzib Al-Ahkam jilid 7 halaman 259.
Dan itu suatu yang dikatakan Hasan berkahwin seramai lebih daripada 200 orang ataupun 300 orang itu adalah perkahwinan secara mut'ah. Bukan perkahwinan biasa, perkahwinan zina lah. Kontrak perzinaan lah. Jadi soalan gitulah. Itu Syiah kata Hasan kahwin kontrak. Bagaimanapun yang menjadi persoalan adalah dalam perkahwinan mut'ah tidak ada talak dan cerai. Tidak ada erti dikatakan Hasan suka menceraikan isteri-isterinya jika perkahwinan dengan mereka adalah perkahwinan mut'ah. Mut'ah ni ia tak cerai ni kau tempoh sebulan sekali pertemuan, kau sebulan, sehari, semalam ke. Dia style gitu dah. Dah automatik tercerai lah. Penceraian bagi Syiah juga adalah khusus untuk perkahwinan biasa yang tidak boleh melebihi 4 orang. Jadi alasan ini sebenarnya lemah belaka. Tak kira lah Syiah kali sunnah semua lemah. Alasan lain dikemukakan oleh seorang tokoh Syiah bernama Zuhurul Hasan Baralwi. Zuhurul Hasan Baralwi ni tokoh Syiah. Inilah India Pakistan ni. Baralwi lah. Dalam komentar dia terhadap Jila'ul Uyun pula adalah sebab Hasan selalu berkahwin dan bercerai adalah kerana isteri-isteri yang diceraikannya itu mengadakan perkataan jahat dengan Muawiyah bagi meracuninya. Apabila Hasan mengesyaki seorang isterinya bersebahat dengan Muawiyah untuk membunuhnya, beliau lantas menceraikannya. Seolah-olah semua isterinya itu boleh dibeli oleh Muawiyah. Itu cerita yang disebut oleh dalam Zuhurul Hasan Baralwi, tokoh Syiah. Dan jika begitu keadaannya, di manakah gambaran persetujuan dan keinginan bagi mengadakan hubungan dengan keluarga Rasulullah SAW yang selalu ditunjukkan itu sekiranya mereka semua mahukan kematian Hasan? Untuk cerita, mereka cerita memikir logik cara masing-masing nak pertahankan kahwin ramai ni. Di manakah ada kebenaran cerita yang dikemukakan dalam Jila'ul Uyun bahawa isteri-isteri Hasan termasuk yang diceraikannya keluar menangisi dan meratapi Hasan apabila mereka mendapat tahu tentang kematian beliau dalam keadaan tidak berkasut? Mana betul ceritanya? Ini pakai sedih ni. Masa mati tu, isteri-isteri Hasan ni, termasuk yang kena serah pun, pakai menangis. Kematian Hasan tu. Dan dia untuk kasut pun tak ada Hasan. Sesuk organ miskin. Ada tak? Semuanya ini menampakkan mereka sangat kasih kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Bagaimana pula mereka tergamak untuk meracuninya? Rujuk Jila'ul Uyun jilid 1 halaman 439. Satu persoalan lain yang akan timbul apabila kita mengatakan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menceraikan isteri-isterinya kerana bersebahat dengan Muawiyah. Dan diupah oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk meracuni Hasan. Mereka cerita lah, Syiah mereka cerita supaya nampak jahat Muawiyah. Padahal apa dia bunuh? Macam Husain lah. Hasan apa? Pok dia bunuh. Husain pun pok dia lah bunuh. Pok Syiah. Lepas itu dah orang lain gitulah. Tuduh dia api. Dia pok dia hak. Halang jawi dah. Lepas tu dah orang lain. Tu cerita pok-pok ni serupa lah ni. Sejarah itu apa. Syiah ni bunuh Husain dan Hasan. Tiba-tiba kata orang lain. Yazid lah. Muawiyah lah. Macam-macam tuduh fitnah. Kenapakah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tidak menceraikan isterinya yang bernama Ja'dah binti Al-As yang sememangnya diketahui beliau akan meracuninya? Konon Ja'dah ni binti As'ad ni dia kata jemput bunuh-bunuhnya. Kenapa tak cerai pula? Orang lain pun cerai nak. Sangka buruk kau, orang lain tak mau cerai. Tak mau bunuh, dia kata bunuh. Orang bunuh sungguh. Begitu ke Sayyidina Hasan ni. Mengikut ajaran Syiah, seorang imam mengetahui bagaimana dia akan mati. Dan apabila dia akan mati, bukankah dengan tidak menceraikan Ja'dah? Itu seolah-olah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mahu membunuh dirinya sendiri. Tak ada orang nak bunuh, dia biarkan. Dia seolah bunuh diri sendiri. Bila beliau mengetahui berdasarkan wahyu bahawa beliau tidak akan mati di tangan isteri-isterinya yang lain, kenapa pula beliau menceraikan mereka yang tidak bunuhnya, sedangkan Ja'dah yang sememangnya akan meracuninya pula tidak diceraikannya? Peliklah dah. Sesungguhnya riwayat dan cerita-cerita seperti ini tidak dapat bertahan apabila diuji dengan penguji ilmu riwayat, ilmu perawi-perawi ni, dan ilmu dirayah, ilmu kritikan sanad hadis. Kepalsuannya akan terus terbongkar apabila kita menilainya dengan rajin ilmu ini. Kerana tiada satu pun cerita ini sampai kepada kita dalam bentuk yang mutasil, bersama-sama mata rantai periwayat tak sambung, putus. Banyak tempat putus. Seperti menyebutkan riwayat ini terdapat dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Beliau tidak mengemukakan sanad cerita ini dengan lengkap. Imam Suyuti sendiri. Apabila diperiksa dalam Tabaqat Ibn Sa'ad yang ada pada hari ini, tidak ada pun cerita tersebut. Cari dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, tak ada dah.
Kalau diandaikan cerita ini memang ada dalam tabaqat sekalipun, apalah nilainya kerana boleh dikatakan 80% daripada kandungan tabaqat Ibn Sa'ad ni. Kandungannya itu diambil oleh Ibn Sa'ad daripada Waqidi yang terkenal sebagai seorang pendusta mengikut ahli-ahli ilmu rijal. Nah. Dia ni terkenal, Ibn Waqidi ni yang banyak dari tabaqat Ibn Sa'ad tu. Daripada riwayat Waqidi ni terkenal sebagai pendusta. Perawi-perawi lain juga terdiri daripada orang yang kebanyakannya lemah. Bagaimanapun di mana ada kebenaran rujukan Sayuti ini, sekiranya dalam kitab rujukannya sendiri tidak terdapat cerita itu. Dia kata rujuk tabaqat Ibn Sa'ad. Cari pencari dalam tabaqat Ibn Sa'ad tak jumpa. Yang mana sebenarnya tahu dah. Ataupun tersilap tulis, tersilap sebut kitab dah. Imam Ghazali juga langsung tidak menyebutkan sanad dan punca dalam muka ke cerita ini. Imam Ghazali tak sebut mana rujuk dia. Cuma cek tu serupa dengan kitab Syiah dia. Tentu sekali Imam Ghazali tidak menyaksikan peristiwa Sayyidina Hasan radhiyallahu berkahwin dengan ramai perempuan. Kerana Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, sedangkan Sayyidina Hasan radhiyallahu wafat pada tahun 50 Hijrah. 450 tahun beza dah. Hanya ada satu cara untuk Imam Ghazali mengetahuinya, iaitu melalui rantaian sanad. Tetapi sudah terbukti bahawa tiada sanadnya dalam kitab dia, tak ada sanad. Bagaimanapun beliau agak bertanggungjawab dalam mengemuka cerita ini. Apabila beliau mengemukakannya dengan yuqalu dan qila, yang memberi makna kata orang dan atau dikatakan orang. Jadi Imam Ghazali ada tanggungjawab tu, qila, yuqalu, adalah sikit pada kitab lain. Sirah Tamrid, sirah lemah ni seperti ini dalam ilmu riwayah hadis menunjukkan cerita ini tidak berasas, tidak ada kekuatan cerita lah. Ada orang kata gitulah. Nampak macam rekod-rekod cerita tak ada dah. Bunyi ajak je, ada orang kata dah. Ia hanya khabar-khabar angin atau kalau ada pun sandarannya, maka sandarannya itu bukan boleh dipertanggungjawabkan kerana kelemahannya. Jadi Imam Ghazali walaupun cerita benda tu dia sebut tila yaqalu ni. Jadi dia sendiri pun tak cajalah benda tu tidak kemah lah sumber rujukannya. Namun tetap menduka ceritakan kerana Imam Ghazali kemudiannya terus menjadikan kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu suka menceraikan isterinya sebagai dalil bagi keharusan menceraikan isterinya. Dan sunnah menggantikannya dengan yang lain sekiranya hatinya belum tenang dengan si isterinya itu. Dia ambil hujah. Cerita tak tahu mana sumber ni, dia hujah dalil. Terkenal lah. Saya lah. Padahal sepatutnya selepas cerita ini dikemukakan dengan sirah tamrid, yuqalu qila, dikatakan orang ni oleh beliau sendiri, beliau tidak lagi menjadikannya sebagai dalil untuk sebarang hukum sepatutnya. Wujud Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 30. Bagaimanapun muncullah Imam Ghazali tidak dianggap sebagai orang yang muktabar dalam ilmu hadis. Imam Ghazali ni walaupun terkenal tasawuf orang kita ni rujuk kuatlah pondok-pondok kita dah. Tapi tidak ada pun orang kata dia pakar hadis, tak ada dah. Walaupun dia pondok dah. Disebab kala itu banyak hadis dan asar yang dikemukakan oleh beliau dalam Ihya Ulumuddinnya itu dipertikaikan. Malah dikatakan palsu oleh sebahagian besar tokoh-tokoh ulama hadis. Rujuk Abdul Fattah Abu Ghudah. Ini tokoh bukan tokoh Salafi ni. Wahabi kawan ni tokoh Sufi dah. Tapi Ikhwan Muslimin dah dulu dah, tapi dia lebih memang tokoh Sufi dah. Dia belajar dengan tokoh kontroversi yang berat tu, iaitu apa nama daripada Turki tu dah. Tok guru berat lagi dah. Abdul Fattah Abu Ghudah ni okey lah dah. Dia ada gabungan dah. Abdul Fattah Abu Ghudah dalam Ta'liqut Hafilah Adal Ajwabatil Fadlah halaman 112. Jadi tokoh hadis tak ada kata Imam Ghazali ni tokoh pandai hadis dah. Pakar hadis tidak. Daripada sedikit sebanyak perawi yang disebutkan, seperti diriwayatkan daripada Ali bin Al-Husain dan Abdullah bin Hasan, dapatlah dikesan bahawa cerita ini berpunca daripada golongan yang mendakwa cinta ke Ahlul Bait. Kita tengok sanad tu, kita perhati cerita ni ada unsur Syiah dah, unsur daripada Syiah. Hal ini kerana nama-nama ini adalah orang-orang yang dianggap mereka sebagai imam dalam kitab-kitab mereka sendiri, kitab Syiah lah, sebagaimana disebutkan tadi. Artinya kisah ini langsung tidak berasas di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dia berpegang kepada prinsip-prinsip percaya pada Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Jadi
nama email. Bukanlah kita kata mereka tu Syiah. Tak apa cerita. Orang berbuah atas nama dia tu. Ramai pokok penunggang nama Ahlul Bait. Nah. Dia berbuah atas nama keturunan Nabi untuk kepentingan politik mereka lah. Sekiranya cerita yang tersebar dalam kalangan mereka itu hanya kerana terpesona dan terpedaya dengan fitnah dan kekarutan yang disebar oleh Syiah. Ceritanya Syiah je sebar. Jelasnya kita tidak mengesan cerita ini dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar, tak ada. Kitab besar hadis tak ada. Kitab fiqh besar tak ada dah. Ya ada mana dah? Ya ada kitab-kitab Syiah dan kitab-kitab Sufi ada. Lepas tu dia dikutip oleh Imam Suyuti yang tak ada punca juga. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga dalam Tahzib At-Tahzib ketika membawa riwayat ini tidak mengemukakan sanad-sanadnya. Jadi kesahihannya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Tak ada sanad boleh. Okey. Banyak mana kita nak pergi. Implikasi kesan penerimaan riwayat ini. Saya macam mana dah? Implikasi cerita ini adalah berbeza-beza mengikut penerimanya. Pertama, ada antara mereka yang menganggap cerita ini hanya sebagai satu cerita yang tidak boleh dijadikan sebagai contoh teladan. Dalam erti kata lain, ia hanya khusus untuk Sayyidina Hasan radhiyallahu saja. Ada kata, ini cucu Nabi lah, special case. Dia berkat lah, serupa Nabi dan macam-macam lah. Nabi Al-Hasan. Mungkin dengan apa cara yang mereka sendiri pun tidak memahaminya lah. Mereka pening jadi buatlah segitu lah. Sayyidina Hasan radhiyallahu sebagai cucu Rasulullah SAW tentu sekali melakukan keadilan. Walaupun menceraikan 300 orang isterinya. Kita tidak layak mengharungi pembicaraan bagi menentukan wajar ataupun tidak perbuatan Sayyidina Hasan radhiyallahu. Dia berbuh. Atas nama sahabat ataupun atas nama cucu Nabi, kita tak perlu bincang lah. Kita senyap-senyap saja lah. Walaupun cerai 300 orang, mesti ada lagi lah. Dia kata dah. Bukan khianat dah. Dah. Yang kedua, golongan yang kedua pula memang menjadikan Sayyidina Hasan radhiyallahu sebagai contoh yang patut diikuti. Ada ulama ni kata boleh tiru lah cara Hasan ni. Tidak lama dahulu satu kumpulan yang disahkan sesat menjadikan perbuatan Sayyidina Hasan radhiyallahu yang mengahwini lebih daripada 200 orang perempuan. Kemudian menceraikan mereka sebagai alasan praktikannya dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Jadi nikah itu ke pasangan dah. Dia pun nikah mata cerai. Lepas berapa bulan, nikah orang lain pun cerai. Nak teras. Sedap mana dah. Ni pok-pok. Ajar dia sesat. Tariqat dah. Dah. Mereka menanam fahaman bahawa isteri-isteri yang sudah agak tua sewajarnya menarik diri dan pelawa suami supaya dicerai. Bagi memberikan laluan kepadanya berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain pula. Kenyataan ini boleh dilihat dalam tulisan-tulisan dan pengajaran-pengajaran kumpulan sesatnya. Kononnya perempuan yang ideal dan calon ahli syurga pada anggapan mereka adalah perempuan yang bersedia mengorbankan dirinya dengan diceraikan oleh suami. Justru mereka juga mengaitkan golongan mereka dengan golongan ahli sunnah wal jamaah juga. Yang tidak membenarkan perkahwinan dengan lebih daripada 4 orang perempuan dalam satu masa. Walaupun begitu, tetap kata tak dikahwin 4 orang lah. Semua suruh cerai, boleh tukar-tukar anak pasangan. Jadi satu-satunya cara untuk mencontohi Sayyidina Hasan radhiyallahu adalah dengan mengahwini 4 orang perempuan dalam satu masa. Dan kemudian menceraikan mana-mana satu daripada mereka untuk digantikan dengan yang lain. Itu cara pokoknya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Golongan Syiah pula menganggap Sayyidina Hasan radhiyallahu sebagai bukti yang kuat membenarkan perkahwinan mut'ah. Kerana perkahwinan biasa mesti tidak lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Nak siapa 200-300 dia kuat nikah cerai dah. Jadi cara sesal disempatkan dalam usia Sayyidina Hasan ni mati muda juga dah. Lepas ayah dia sebentar lepas dia mati dah. Jadi dia usia muda lah. Jadi nak kahwin siapa 200, 300, 400 ni bukan dia. Jadi dia kata Syiah kata mut'ah lah. Namun jika perkahwinan itu berlaku secara mut'ah lebih daripada itu pun boleh. Bahkan mereka mendakwa selain daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu dan Rasulullah SAW sendiri juga berkahwin secara mut'ah. Dia kata Nabi berkahwin mut'ah juga. Perempuan yang berkahwin secara mut'ah pada mereka sama seperti hamba sahaya yang tidak terikat dengan bilangan 4 sahaja untuk dikahwini. Lebih daripada 4 pun tak apa, beratus pun tak apa dah nikah mut'ah. Yang keempat, golongan keempat pula adalah golongan orientalis yang menjadikan cerita-cerita Sayyidina Hasan radhiyallahu sebagai bahan olok-olokan dan bahan ejekan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu sendiri.
Bahkan juga kepada ajaran agama Islam yang nampaknya terlalu tidak bertanggungjawab dan pertahambakan jenis perempuan seperti rupa. Jadi hamba lah perempuan tengkau cerah tak cara, tak ada tanggungjawab. Menguduh Islam lah. Okey, adakah ajaran Islam yang benarkan perkahwinan yang kosong daripada tanggungjawab? Nikah cerah ni, nikah muta'ah ke apa tak tanggungjawab. Begitu ke agama suruh ni. Dan sepi daripada belas kasihan seperti itu boleh terima oleh manusia sebagai ajaran yang datang daripada Allah Taala. Betul ke ajaran agama Islam gini no? Nikah cerah sampai beratusnya. Mereka menyimpulkan Hasan radhiyallahu sebagai seorang yang suka berfoya-foya dan tidak mahu memikul tanggungjawab apabila beliau berkahwin dan bercerai sebanyak itu. Oh, sedaplah. Orang Itali, orang kafirnya benci Islam ni, guna cerita ni sebagai modal dia nak menghentam Islam ni. Hasan ni tak tanggungjawab, suka berfoya-foya. Sejarah juga menyebutkan Sayyidina Hasan radhiyallahu berjanji dengan Muawiyah agar memberi hasil Darul Irbat di Iraq kepadanya sepanjang hayat. Jadi tak tahu. Janji nak beri kepada Muawiyah ni tak. Selain itu diberi juga 5 juta dirham untuk dirinya pada tiap tahun di samping 2 juta dirham untuk saudaranya Husain. Tak bukan ni. Menyebut Sayyidina Hasan berjanji dengan Muawiyah agar Muawiyah ni beri sepanjang hayat lah, beri gaji, beri sumbangan. Selain itu diberi juga 5 juta dirham untuk dirinya Hasan lah. Pada tiap tahun di samping 2 juta dirham untuk saudaranya Husain. Itulah syarat sebagai penyerahan kuasa kepada beliau. Rujuk Ensiklopedia Islam, jilid 7 halaman 401 hingga 402, edisi Arab. Sumber mana tak tahu, sumber asalnya. Bagi mereka, perkara itu hanya melepaskan diri daripada tanggungjawab pemerintahan dan berfoya-foya dengan sepuas-puas hati tanpa sebarang ikatan terhadap tugas pemerintahan. Sebab apa tak ambil pemerintahan ni yang berserah khalifah pada Muawiyah? Kerana nak berfoya-foya, nikah cerah sampai 200-300 bini ya. Perkara ini dapat dilihat dalam Ensiklopedia Islam tulisan orientalis H. Lemons di bawah tajuk Biografi Hasan bin Ali. Ensiklopedia Islam ni orang kafir orientalis buat dah. H. Lemons. Ringkasnya kita melihat tidak ada satu pun kesan baik daripada menerima cerita ini. Tambahan pula ia menimbulkan pelbagai kekeliruan dan dilema dalam kalangan masyarakat yang menerimanya. Bahkan juga menimbulkan kecelaruan dan haru birunya rumah tangga. Orang yang cuba mencontohi Sayyidina Hasan radhiyallahu kononnya dalam saat ini. Kalau kita juga, pun juga nak berjana masyarakat. Balahlah cerah lah. Susah. Susah masyarakat. Okey, kepalsuan cerita ini sekiranya tinjau di sudut dirayah, di sudut akliyah, di segi logiknya. Dapat dilihat beberapa sudut berikut. Iaitu Sayyidina Hasan dikatakan berkahwin dengan 300 orang perempuan, tetapi berdasarkan sumber-sumber rujukan yang ada menunjukkan beliau hanya mendapat 8 orang anak lelaki saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yaqubi. Hasan ni ada 8 orang anak. Kalau kahwin 300, beli 300 orang anak lah. Aku kurang beratus juga tak. Ni 8 orang anak ni nikah seorang. Cara ni bukan nikah ramai. Jadi ada 8 orang anak saja Sayyidina Hasan. Pertama Hasan, anaknya daripada Khawlah binti Manzur. Yang kedua Zaid, daripada isterinya Bashir binti Abi Mas'ud Al-Ansari. Yang ketiganya Umar. Yang keempatnya Qasim. Yang kelimanya Abu Bakar. Yang keenamnya Abdul Rahman. Yang ketujuhnya Talhah. Yang kelapannya Ubaidullah. 8 orang anak dah. Jadi perempuan tak ada anak jatuh berlaku dah. Keenam mereka ini adalah anak-anak daripada hamba sahayanya. Tarikh Yaqubi jilid 2 halaman 137. Hamba dia berlaku kata dah. Namun menurut Ibnu Qutaibah, anak-anak beliau 7 orang sahaja semuanya, iaitu dalam kitab Al-Ma'rifah halaman 92. Pertama Hasan, ibunya ialah Khawlah binti Mazur, serupalah. Yang kedua Zaid, tak sebut mak nak. Yang ketiga Ummul Hasan, iaitu ibu mereka berdua ialah bintul Uqbah bin Mas'ud. Ni hatina lah. Yang keempatnya Umar, serupa ibunya ialah perempuan Saqafiyah. Yang ke 5 Husain Al-Athram, anak daripada seorang hamba sahayanya. Yang ke-6 Talhah, yang ibunya ialah Ishaq binti Talhah bin Ubaidullah. Yang ke apa ni? 4, 5. Yang ke-7 Abdillah, yang anaknya dari seorang hamba sahaya. Jadi ada 7 orang anak saja. Ni mengikut Ibnu Qutaibah. Adakah seorang yang berkahwin dengan 300 orang perempuan hanya mempunyai 7 orang anak ataupun 8 orang anak saja?
Adakah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis-hadis yang mengutuk penceraian? Dan orang yang suka menukar-nukar selera dalam soal seks seperti yang dikemukakan tadi, adalah mustahil boleh diterima bahawa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis-hadis ini, apalagi melanggarnya selepas mengetahuinya. Lagi teruk dah. Alasan yang mengatakan orang ramai mahu menjalin hubungan dengan Rasulullah SAW melalui cucu baginda SAW, Hasan radhiyallahu anhu, adalah dengan memberikan anak-anak mereka, anak perempuan mereka kepada beliau, walaupun untuk semalaman sahaja juga tidak boleh terima. Semalam je nikah bercerai. Ambil berkat kau nak mengarut dah. Kenapakah sikap seperti ini tunjukkan pada Sayyidina Hasan saja? Bukankah Rasulullah SAW mempunyai cucu-cucu yang lain juga seperti Sayyidina Husain radhiyallahu anhu? Bapa Hasan saja, Husain tak dengar cerita nikah hama ni ketemu dah. Namun adakah perlawaan begitu juga pernah terjadi untuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhu umpamanya? Tak ambil berkat kau dengan Husain. Bukankah mereka dapat menjalin hubungan itu melalui perkahwinan dengan cucu-cucu Rasulullah SAW yang lain? Bukan Hasan saja, Husain boleh. Yang jelasnya tidak terdapat pula cerita-cerita seumpama itu yang dikaitkan dengan mereka anak cucu Nabi dengan lain lah. Melalui setiap pihak kita nampak masyarakat ditunjukkan sebagai suka dengan tindakan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkahwin lalu bercerai dengan anak-anak mereka. Nampak suka, bagus berkat lagi apa ni. Namun di pihak lain masyarakat pada masa itu digambarkan tidak suka dengan sikapnya seperti itu. Dan cerita nampak macam kritik je. Sahabat-sahabat tak setuju dengan Hasan. Nikah juga kok Hasan ni. Nampak macam tu dah. Nak suka kau, nak sokong kau, nak hina Hasan ni cerita ni. Selain daripada itu, dah. Okey, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri melarang orang ramai daripada mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan alasan beliau suka menceraikan isterinya. Nak menguduh Hasan ni. Selain daripada itu, ada juga yang menganggap Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tidak layak memerintah kerana hidupnya yang sibuk dengan soal-soal perkahwinan dan soal perceraian saja. Nikah juga beratus-ratus gitulah. Ini bermakna perbuatan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu itu tidak disenangi oleh mereka. Kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menunjukkan dengan jelas kekosongan jiwanya daripada sifat-sifat belas kasihan dan kasih sayang. Beliau lebih jelas ditunjukkan sebagai seorang yang mementingkan diri sendiri saja. Perkahwinan dengan mana-mana perempuan adalah semata-mata bagi memuaskan hawa nafsu dianya buat sementara waktu sahaja. Ini jelas dapat dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak berpoya-poya dah. Diceritakan bahawa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pernah menghantar utusan membawa talaknya kepada dua orang isterinya. Katanya kepada utusan itu, engkau katakan kepada mereka berdua supaya beredah dan masing-masing dikirimkan wang sebanyak 100,000 dirham. Cerahlah nak. Apabila utusan itu pulang daripada tugasnya, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya apa reaksi mereka berdua. Kata utusannya, salah seorang daripadanya menekur dan menundukkan kepalanya, sementara yang seorang lagi menangis tersedu-sedu. Aku mendengar dia berkata, apalah artinya pemberian yang kecil ini dari seorang kekasih yang akan berpisah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun menundukkan kepalanya dan menampakkan kasihan kepada perempuan tersebut, tetapi ia kemudiannya berkata, andai kata aku akan merujuk seseorang isteriku selepas aku menceraikannya, nescaya aku akan merujuk isteriku ini. Tak saya rujuk lah. Rujuk Ihya Ulumuddin halaman 3. Banyak cerita ni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab yang sama diceritakan pada suatu hari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pergi menemui Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham, seorang pemimpin dan faqih di Madinah. Tugu faqih. Jadi Hasan ni cucu Nabi pun tidak alim. Ada lagi orang lebih alim ni. Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Beliau adalah seorang yang tidak ada tolak bandingnya di Madinah ketika itu, sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha membuat perbandingan dengannya. Apabila dia berkata, andai kata aku tidak keluar dalam peristiwa jamal itu, nescaya lebih aku sukai daripada mendapatkan 16 orang anak lelaki daripada Rasulullah SAW. Seperti Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham ini. Ini cerita sebut nama dia, hebatlah, orang hebat lah. Ada kisah di mana Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Abdul Rahman yang cukup memuliakannya dan menghormatinya. Dia berkata pada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan penuh hormat, kenapa Tuhan tidak menghantar saja utusan padaku agar aku dapat pergi menemuimu? Supaya Abdul Rahman hak tok guru fiqh ni, supaya boleh jumpa Hasan lah, cucu Nabi. Tak payah nama Hasan mari dah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, oleh sebab inilah hajat aku, biarlah aku yang datang. Abdul Rahman bertanya, apa hajatmu itu? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, aku datang untuk meminang anakmu. Nak nikah nak anak Abdul Rahman. Hajatnya.
Abdul Rahman menundukkan kepalanya sejenak lalu berkata, demi Allah, tiada siapa pun di atas muka bumi ini yang lebih aku muliakan daripadamu. Tetapi seperti yang Tuhan sedia maklum, akan menyakitkanku apabila apa-apa yang menyakiti anak perempuanku dan akan menggembirakan aku apabila apa yang menggembirakannya. Sedangkan Tuhan dimaklumi sebagai seorang yang suka menceraikan isteri. Kononnya Abdul Rahman kata begitu ke Hasan. Aku bimbang Tuhan akan menceraikannya pula. Jika itu berlaku, aku risau hatiku berubah terhadapmu. Kerana Tuhan adalah sebahagian daripada Rasulullah SAW. Jika Tuhan menerima syarat untuk tidak menceraikannya, nescaya aku akan mengahwinkan Tuhan dengannya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu diam lantas bangun dan terus beredar lalu pergi sambil merungut. Abdul Rahman hanya mahu memakaikan belenggu di tengkukku. Rujuk Ihya Ulumuddin halaman 3 hingga 4. Cerita tak teman lah punca ni. Ada seolah-olahnya Abdul Rahman tak mahulah, kecuali dia janji tak mahu cerai dah. Memang betul lah. Hasan konon cerai. Adakah kita boleh menerima gambaran peribadi Sayyidina Hasan radhiyallahu yang sedemikian rupa? Bukankah Sayyidina Hasan radhiyallahu seperti yang tergambar pada cerita-cerita di atas? Adalah sifat seorang lelaki yang terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak ada langsung belas kasihan dan hanya tahu memuaskan nafsunya semata-mata. Adakah orang yang sebut-sebut Nabi SAW sebagai penghulu atau ketua pemuda ahli syurga boleh diterima sebagai berperangai demikian? Kalau kita terima cerita tu dah nak. Sama ada kita menerima perangai Sayyidina Hasan radhiyallahu yang seperti itu sebagai pekerti yang baik dan disenangi, atau kita menolak terus cerita-cerita seumpama ini yang dikaitkan dengannya. Sekiranya kita menerimanya, kenapa pula kita tidak mencontohinya dengan mengahwini perempuan seramai mungkin? Barangkali Sayyidina Hasan radhiyallahu layak mendapat gelaran ketua pemuda ahli syurga ini kerana sikapnya suka kahwin ramah, cerai ramah dah. Atau kalau kita tidak dapat menerima perbuatan sedemikian berlaku daripada seorang yang mulia seperti Sayyidina Hasan radhiyallahu, dan tentu sekali kita tidak dapat menerimanya. Nah, kalau kita berfikir sebagai kritis lah, logik, kita akan tolak cerita ni dulu kan. Sudikah ibu bapa dalam kalangan kita menyerahkan anak-anak perempuannya kepada seseorang semata-mata untuk menjadi bahan pemuaskan hawa nafsunya sahaja? Walaupun beliau dimuliakan oleh masyarakat. Tok Guru suruh nikah sebentar cerai. Memang tahu dah nak suruh gitu. Adakah kita suka gitu? Bukan kita sahaja tidak dapat menerima orang yang berpribadi sedemikian, bahkan orang tadis barat dan siapa pun tidak dapat menerima kelakuan seperti ini. Kalau mereka dapat menerimanya, kenapa pula Sayyidina Hasan radhiyallahu menjadi bahan olok-olokan dan ejekan mereka? Kafir pun. Orang talis itulah kata uduh lah, nak nganyi lah. Kata mengolok-olokkan Sayyidina Hasan cucu Nabi. Sebenarnya tiada siapa yang dapat menegaskan semua orientalis yang mengkaji Islam itu tidak ikhlas dalam kajiannya. Mungkin sekali ada antara mereka yang bersikap terbuka dan memang ikhlas dalam mengkaji Islam. Tetapi dengan adanya cerita-cerita yang seumpama ini seperti ini dalam kitab-kitab ulama-ulama Islam yang menjadi ikutan umat, mereka jijik dengan Islam. Antara sebab kadang-kadang kata, berapa belajar Islam tak Islam? Tengok-tengok cerita ni. Cerita Sayyidina Hasan kahwin 400 orang, 300 orang, 200 orang ni. Dia nampak gila set selesai ni lah. Supo Nabi. Habislah dia kata berat-berat kepada Nabi kita dan cucu Nabi. Sebab ceritanya tentah mana dah. Sebab ni tak masuk Islam dah. Merosakkan Islam. Lalu bukan mereka semakin hampir dengan Islam, malah sebaliknya mereka semakin lari jauh sejauh-jauhnya dari Islam di samping mengecam dan mengutuknya selepas mengkaji Islam sekian lama. Kaji Islam, kutuk. Kan mereka nampak dari sisi ni. Hak masuk Islam tu percaya tak percaya. Hak dia ni percaya cerita ni kan. Nampak jahat Islamnya, huduh Islam. Siapakah yang sebenarnya bersalah dalam soal ini? Siapakah yang boleh dipertanggungjawabkan terhadap kebutaan mata hati orientalis yang terus meraba-raba dalam kajian mereka? Kalau ulama-ulama Islam sendirilah dengan umatnya buta sejarah mereka sendiri, bagaimana mungkin kita dapat mencelakkan mereka? Kita ni, tak tunggu ustaz ni. Benda gini pun tak boleh fikir, duk cerita lagi. Sebab itu penulis berwasa duka cita apabila Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam komentarnya terhadap ensiklopedia Islam yang mengumpulkan rencana-rencana orientalis tidak menafikan dan menolak terus kisah yang dikaitkan dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu ini. Ini menyebabkan penulis artikel biografi Sayyidina Hasan radhiyallahu membuat kesimpulan bahawa benarlah Sayyidina Hasan radhiyallahu sebenarnya seorang yang suka berfoya-foya dengan perempuan. Syekh Muhammad Syakir tokoh hadis dah lah. Tapi tidak kritik dah riwayat ni lah. Ini berdasarkan riwayat sememangnya terdapat dalam kitab-kitab kita. Malah Syekh Ahmad Muhammad Syakir menempelak orientalis H. Lemons dengan mengatakan bahawa nilai kesucian diri dalam kalangan umat Islam berbeza-beza dengan nilai-nilai diterima oleh orang barat. Dia bela dari sudut itu nak.
Tidak bela riwayat tu betul tidak sahih kan. Cara kau. Oh lain dia mempunyai lain. Maksud beliau walaupun Sayyidina Hasan radhiyallahu mengadakan hubungan dengan ramai wanita namun ia adalah melalui perkahwinan. Bukan zina kononnya. Berbeza dengan masyarakat barat yang berkahwin secara legal dengan seorang perempuan tetapi di samping itu mereka tetap mengadakan hubungan di luar batasan perkahwinan dengan seberapa ramai wanita yang mereka sukai. Zina boleh mana-mana. Kahwin seorang. Jawapan yang seperti ini sebenarnya bukan akan mencelikkan mata hati golongan bukan Islam, malah akan semakin mengusukkan mereka. Alangkah baiknya jika Syekh Ahmad Muhammad Syakir terus menyangkal cerita-cerita yang dikaitkan dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu itu. Ini kerana ia tidak dapat terbukti pun berdasarkan ilmu riwayah. Yang terima pakai dalam kalangan ulama Islam di samping bercanggah pula dengan akal umat Islam seperti yang disebutkan tadi. Jika dilihat dari sudut sumber dan punca cerita ini, di sana ada dua golongan yang mungkin menjadi punca penyebaran cerita ini. Pertama, golongan Ahlussunnah. Yang kedua, golongan Syiah. Kemungkinan Ahlussunnah menjadi punca penyebar cerita ini boleh dilihat kerana terdapatnya dalam setengah kitab Ahlussunnah. Namun kisah-kisah terdapat dalam kitab-kitab Ahlussunnah tidak ada satu pun yang boleh dipegang dan dipercayai. Tak boleh percaya dah. Nampak berat benar. Tak ada sanak macam-macam. Ini kerana tidak lengkap sanadnya dan ia pula tidak sesuai dengan kepercayaan dan ajaran-ajaran prinsip ahli sunnah wal jamaah yang tidak membenarkan perkahwinan lebih daripada 4 orang. Ia juga bertentangan dengan ajaran sunnah Nabi SAW yang banyak melarang daripada bercerai dan menukar secara selera seks. Hadis-hadis kita sebut dah sebelum ni. Lagi bercerai dan menukar secara seks lah. Cerai tu tak suka dah. Tukar selera seks ni ke orang lain pula. Lagi tak suka dah. Selain itu tidak ada sebab yang boleh diterima bagi dikatakan Ahlussunnah. Peringkat permulaannya bermaksud memburukkan Sayyidina Hasan radhiyallahu dengan menghubungkan cerita itu kepadanya. Tak logik pula dah. Ahlussunnah reka cerita atas nama Hasan. Menurut kepercayaan Ahlussunnah, mereka semestinya menerima baik dan mengasihi ahli Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW secara keseluruhannya, apalagi cucu Nabi SAW. Adalah lebih munasabah terima akal jika cerita-cerita seperti ini dikatakan berpunca daripada Syiah sebenarnya. Pada zahirnya mereka mendakwa cinta ke Ahlul Bait, bahkan menjadikan mereka termasuk Sayyidina Hasan sebagai ikutan. Hal ini pada hakikatnya hanya berlaku pada zaman kemudian, tapi jika kita mengimbau kembali sejarah, Sayyidina Hasan radhiyallahu menyerahkan kuasa dan berbai'ah janji taat setia kepada Sayyidina Muawiyah. Apakah akibat yang diterima oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu pada ketika itu hasil daripada bai'ah dan penyerahan kuasanya kepada Sayyidina Muawiyah? Marahlah Pak Syiah ni. Tiba-tiba Hasan ni serah kuasa pada Muawiyah. Marahlah. Ini semua dapat kita lihat di celah-celah lipatan sejarah yang menyaksikan ada antara mereka yang mengatakan pada Sayyidina Hasan radhiyallahu, wahai orang yang menghina orang mukmin. Rijal Al-Kasyih halaman 3 ada orang kata menghina orang mukmin sebab dia serah kuasa pada Muawiyah. Pada ketika itu ada yang bersikap biadab kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu dengan menarik sejadah tempat duduk Sayyidina Hasan radhiyallahu sehingga hampir rubuh. Tarik sejadah siapa nak rubuh. Malah ada yang bertindak lebih kejam daripada itu apabila yang menikam Sayyidina Hasan radhiyallahu dengan lembingnya sampai hampir tembus paha beliau dah. Pokok Syiah ni pekor. Sebabnya Hasan serah kuasa pada Muawiyah. Rujuk Kashful Ghummah halaman 540, Al-Fusulul Muhimmah halaman 162 dan Murujuz Zahab jilid 2 halaman 430. Kitab Syiah belaka dah. Akibat kecewa dengan keputusan Sayyidina Hasan radhiyallahu itu, maka timbullah bibit kebencian dalam hati mereka. Kemudian mereka mendorong mengadakan bermacam-macam cerita berkaitan Hasan yang tidak layak dilakukan oleh orang biasa sekalipun. Termasuklah kisah beliau berkahwin sehingga sampai ketiga orang itu. Lebih menyokong dakwah ini adalah kerana cerita-cerita ini terdapat dalam kitab-kitab Syiah dengan sanad muttabar. Ada sanad muttabar Syiah. Imam Ghazali tak ada sanad. Ada juga logiknya apabila kita menyedari bahawa mereka lah memang menerima perkahwinan mut'ah yang hanya mengambil kira kepuasan nafsu dan tidak terikat pula dengan 4 orang sahaja. Rujuk Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 432, Al-Istibsar jilid 3 halaman 147 dan 242. Itu rujuknya dia. Jadi kitab Syiah lah cerita ada sanad ni. Tapi dengan maksud mut'ah ni. Cerita-cerita seperti ini direka-reka oleh mereka Pok Syiah ni bagi membuktikan Sayyidina Hasan radhiyallahu sememangnya tidak layak memerintah. Bagaimana beliau akan merintah jika hanya asyik berkahwin dan bercerai yang tentu sekali menyebabkan kebencian dan permusuhan daripada pihak keluarga isteri-isteri yang ceraikannya itu. Marah tak tua dah. Ni tu cerai ni. Rujuk Tarikhul Khulafa halaman 178. Tidak ada yang penting bagi Sayyidina Hasan radhiyallahu selain daripada memuaskan nafsunya. Ikut cerita ni lah. Disebabkan itu dia menyerahkan kuasanya pada Muawiyah. Walaupun menyedari Muawiyah seorang yang zalim malah kafir, ikut Syiah ni kata kafir lah.
pada pandangan Syiah. Rijal Al-Kashi halaman 103 dan Haqqul Yakin halaman 107. Tadi dia bermusuh dengan Ahlul Bait Syiah ni dah. Hasan ni kata berat-berat. Artinya oleh sebab Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tidak dapat diterima oleh mereka kerana kekafiran dan kezalimannya, tetapi bagaimana pula Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sebagai imam kedua yang dipercayai maksum oleh mereka berbai'ah kepadanya kepada Muawiyah. Maksum Hasan ni antara imam 12 dah. Ali, Hasan, Husin dan seterusnya keturunan Husin. Tak ambil dia keturunan Ali, keturunan Hasan. Tapi Hasan ni adalah imam 12 dia, masih dalam kalangan imam 12 dia, ada sifat ketuhanan ikut Syiah dia. Dan tidak akan kafir zalim. Malah bagi ahli sunnah wal jamaah, tindakan Hasan menyerahkan kuasa pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sebesar-besar bukti dan kewajarannya menjadi khalifah. Keadaan ini membuktikan fikiran mereka, lalu bagi memecahkan kebutian itu mereka mengada-ngadakan cerita ini. Jadi ada juga pokok mengaku ahli sunnah ni nak burukkan Hasan supaya logiklah Muawiyah ni jadi ketua dan jadi khalifah. Oleh sebab mereka sudah menerima dan menetapkan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sebagai imam kedua mereka, padahal imam ini melakukan kesilapan yang besar yang tidak dapat dimaafkan menurut kepercayaan mereka, iaitu menyerahkan kuasa dan berbai'ah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Bagi menghapuskan terus Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu daripada senarai iman 12 mereka adalah sesuatu yang mustahil. Mereka berbodoh yang senarai iman, nak buat kat payah. Ini sebab dia sudah ditetapkan, tetapi sebagai membalas dendam terhadap Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, mereka kemudian yang memutuskan salasilah imamah daripada keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia putus Sayyidina Hasan ni, lalu meneruskan salasilah itu menerusi keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi nak putus tu sepatutnya keturunan Hasan lah kan, macam kita tak kira keturunan Hasan kan. Anak cucu Hasan lah khalifah, apa pergi ke Husain adik ni lah, tak menasabah ni, sistem monarki. Inilah hakikat sebenar di sebalik penyingkiran keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu daripada kedudukan imam. Sebab apa kita berpelik? Hasan, Husain anak cucu Husain. Tak ada anak cucu Hasan. Nama apa yang tunjukkan sebagai sebabnya adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan keturunannya tidak layak memegang tampuk imamah dan pemerintahan. Kononnya begitulah. Ini kerana peribadinya yang suka berfoya-foya di samping kebencian dan permusuhan daripada pihak keluarga, kabilah-kabilah dan masyarakat-masyarakat, yang mana anak-anak perempuan mereka dipermainkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kononnya begitu dah. Habislah cerita tentang pemberian dakwaan sejarah Sayyidina Hasan jago set lah. Itu adalah fitnah. Kita karut tak ada senarai dan banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin dah. Berhati-hati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.